Ya, tajuk yang cukup penting untuk kami sampaikan iaitu pelancaran satelit Miasat 3D ini yang sudah pastinya akan menjadi satu pemangkin kepada teknologi komunikasi baharu dengan kapasiti yang lebih tinggi selepas ini. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Encik Ganendra Selvaraj yang merupakan Naib Presiden Bersekutu Miasat. Selamat pagi. Selamat pagi. Mr. Ganendra, kita nak bercakap berkenaan dengan pelancaran satelit Miasat 3D ini. Sebenarnya ia untuk melengkapkan satelit-satelit yang kita sudah pun lancarkan sebelum ini di orbit. Jadi kita nak bercakap dan apa orang ramai yang perlu tahu sebenarnya berkenaan dengan satelit Miasat ni. Silakan. Okey. Pertama sekali terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana mengundang saya untuk membincang pasal pelancaran satelit Miasat 3D ini yang akan berlaku tidak lama lagi. Satelit Miasat 3D ini adalah satelit ke-8 syarikat Miasat. Kami adalah sebuah syarikat pengendali satelit komunikasi. Jadi dalam bidang komunikasi ini, satelit yang kami ada digunakan untuk penyiaran video, telekomunikasi dan buat baru-baru ini digunakan untuk perkhidmatan jalur lebar juga. Jadi untuk Miasat 3D, satelit yang kami nak lancarkan ini ada dua fungsi utama. Satunya untuk memperkukuhkan servis-servis yang kami sedia ada, iaitu dalam bidang penyiaran video dan telekomunikasi untuk seluruh Asia. Tapi fungsi yang kedua yang lebih menarik sebab kami juga telah meletakkan satu teknologi yang kami panggil High Throughput Satellite Technology dalam satelit ini. Dan untuk Malaysia, khususnya untuk Malaysia, kami ada berjaya meletakkan kapasiti sebanyak 30 Gbps kapasiti jalur lebar untuk meliputi kawasan Malaysia. Ini amat penting sebab sebelum ni tak pernah ada sebarang satelit yang boleh meletakkan kapasiti sebanyak ini ke Malaysia. Dan apakah kegunaan kapasiti sebanyak ini? Ianya sebab internet amat penting kepada kami sekarang. Ianya adalah satu utility macam air dengan elektrik, dan dengan kapasiti ini kami akan dapat membawa sambungan internet ke tempat-tempat kawasan pedalaman yang sebelum ini tak pernah ada sambungan internet. Itu pastinya menjadi satu aspirasi dan juga hala tuju baharu kepada negara kita, khususnya bila kita beralih kepada industri revolusi 4.0 ini. Jadi Tuan mungkin boleh kongsikan kepada penonton berkenaan titik bersejarah ini. Bila ianya akan dilancarkan dan di mana lokasi pelancarannya, Tuan? Ya, soalan baik. So dia akan berlancar tidak lama lagi. Sebenarnya satelit ini akan dilancarkan di French Guiana. Itu adalah sebuah negara di Amerika Selatan, dan pada 22 hari bulan Jun pukul 6 petang waktu tempatan French Guiana, satelit ini akan dilancarkan. Itu bersamaan dengan waktu tempatan Malaysia lebih kurang 5 pagi 23 Jun. Jadi satelit itu akan dilancarkan dan kami akan adakan satu event untuk menayangkan pelancaran itu secara live pada 23 hari bulan ini. Okey, baik. Dengan pelancaran Miasat 3D ataupun 3 ini boleh meluaskan lagi liputan komunikasi. Cumanya relevan 30 Mbps. Kalau sebelum ini boleh kongsikan berapa liputan yang diberikan oleh satelit-satelit yang telah pun dilancarkan dan bagaimana signifikannya speed ini untuk kita sebagai masyarakat Malaysia? Soalan yang baik. So, sebenarnya 4 atau 5 tahun lalu, kami sudah mengkaji situasi ini di Malaysia di mana kami menjangka lebih kurang 3% ke 5% penduduk di Malaysia tidak mempunyai liputan internet. Jadi dari masa itu kami sudah mula tengok macam mana teknologi kami yang dapat memberi peliputan yang luas boleh menolong mengatasi masalah ini, di mana kami menjangka yang 5% tu lebih kurang 2 juta penduduk di Malaysia tidak mempunyai apa-apa perkhidmatan internet. Tapi dari masa tu, di 2018
masalah tu masih ada dan masalah itu kena di solve pada masa itu juga. So kami pada masa itu kami guna kapasiti satelit kami yang sedia ada, yang dalam jumlah lebih kurang 3 Gbps. Itu saja yang kami dapat buat pada kita itu, tapi kami dapat membentuk satu produk yang boleh digunakan untuk komuniti-komuniti di kawasan pedalaman yang sangat efektif, yang kami panggil Connect Me Now. So setakat ini Connect Me Now sudah mencapai 3,000 tapak di seluruh negara. Lebih kurang 300,000 penduduk di Malaysia dah dapat menikmati perkhidmatan internet. Dengan adanya Miasat 3D, kami boleh menambahkan dari 300,000 tu, kami boleh pergi ke 2 juta orang yang dapat menikmati perkhidmatan internet ini. Tetapi satu lagi fakta yang penting ialah selain daripada menambahkan jumlah tapak yang sedia ada, kami boleh juga menambah baik kualiti perkhidmatan ini. Sekarang kami menawarkan kadar muat turun lebih kurang 30 Mbps kepada penduduk di luar bandar ini. Tetapi bila adanya Miasat 3D, kami akan meningkatkan mutu perkhidmatan itu kepada 100 Mbps. Itu sangat ketara sebab buat masa ini kualitinya agak memuaskan, tapi bila adanya 100 Mbps, penduduk di luar bandar itu akan merasai perkhidmatan setaraf dengan penduduk di bandar, right? Atau macam kita panggil dalam English, we are leveling the playing field. Cukup menarik, bagaimana manfaatnya cukup luas kepada seluruh keluarga Malaysia, sama ada di bandar juga di luar bandar. Jadi bagaimana Tuan melihat melalui pelancaran satelit Miasat 3D ini akan menjadi satu pemangkin yang penting kepada aspirasi kerajaan untuk memperkasa rangkaian 5G selari dengan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, Tuan? Ya. Saya rasa satelit ini adalah satu komponen yang penting untuk plan-plan ini untuk direalisasikan. Di Malaysia kami ada plan-plan yang sangat baik. Rancangan Malaysia ke-12, plan tindakan My Digital, plan tindakan Industri 4.0. Plan-plan ini ada satu benda yang saya rasa common, iaitu kami kena adalah perkhidmatan internet yang berkualiti untuk seluruh Malaysia. Dan Miasat 3D akan merealisasikan atau membolehkan kami mencapai matlamat itu, dan dengan asas itu plan-plan semua ini bolehlah berjaya dan kami pun boleh jadi sebuah negara yang lebih maju. Okey, Mr. Ganindra, apabila kita bercakap berkenaan dengan kelajuan internet ditambah disebabkan oleh pertambahan satelit ini, iaitu Miasat 3D di ruang angkasa nanti, bagaimana sebenarnya dari segi harga? Sebab ramai tertanya apabila mungkin kelajuannya meningkat, ini akan menambahkan barangkali monopoli daripada syarikat telekomunikasi yang berkaitan dengan penghubungan internet dan sebagainya. Jadi kalau Mr. Ganindra berkongsikan dengan lebih lanjut hubung kait satelit ini dan juga syarikat telekomunikasi yang menyediakan perkhidmatan internet ini dengan pertambahan kelajuan hasil daripada pelancaran Miasat 3D ini. Ya. So buat masa ini, bila kami bercakap pasal teknologi 4G dan 5G, khususnya untuk menyambung perkhidmatan seperti ini ke kawasan pedalaman, kosnya amat tinggi. Masalahnya ialah masalah logistik, kerana kawasan-kawasan ini amat terpencil. Tetapi teknologi satelit yang kami guna ini memudahkan pemasangan perkhidmatan seperti ini dalam kawasan-kawasan yang terpencil.
walaupun memang masih suka nak masuk ke tempat-tempat yang terpencil ini, tapi sebab pemasangan kami dengan alat satelit piring yang lebih kecil dan alat berhenti yang lebih kecil, maka kami akan dapat memberi satu servis yang cost efektif ke tempat-tempat yang jauh dalam pedalaman ini. Ya, kami bukannya bersaing dengan teknologi 4G, 5G ataupun getian fiber, tetapi akan complement atau kami akan membolehkan semua teknologi ini digunakan dalam masa yang serentak untuk membolehkan 100% liputan internet di Malaysia. Tadi Tuan ada menyentuh berkenaan ini merupakan pelancaran satelit yang ke-8 buat negara kita. Selain pelancaran satelit Miasat 3D ini, mungkin Tuan boleh kongsikan apa perancangan jangka masa panjang bagi pihak Miasat sendiri. Mungkin ada satelit yang akan dilancarkan selepas ini berdasarkan dasar angkasa negara 2030, Tuan. Ya, okey. So, inisiatif kami untuk menghubung kawasan pedalaman ini, kami ada beri satu nama untuk inisiatif itu, namanya Connect Me Now. Jadi Connect Me Now ialah produk kami yang membolehkan kawasan-kawasan pedalaman ini mendapatkan teknologi internet secara cepat dan juga secara cost efektif. Kami berasa formula yang kami ada ini dia berfungsi dengan baik, dan kami nak buat dua perkara. Perkara pertama, kami akan terus menambah baik kualiti dan internet, perkhidmatan internet di Malaysia. Kedua, kami akan melihat macam mana kami boleh mengambil model ni untuk direplikasikan ke negara lain dalam Asia Tenggara. Jadi untuk melakukan benda-benda itu, kami hendaklah meletakkan lebih banyak dana dalam pelancaran satelit-satelit yang baru, dan kami akan ada beberapa plan untuk satelit baru dalam masa terdekat untuk mengembangkan perniagaan kami atau perkhidmatan kami dalam bidang satelit jalur lebar ini. Apakah bentuk-bentuk teknologi terkini guna pakai di satelit-satelit sekarang ini? Sebab umpamanya kedudukan geografi seperti gunung ganang, mungkin bangunan yang tinggi akan menghalang pancaran satelit yang dilancarkan untuk mendapatkan liputan yang diinginkan. Jadi apakah antara teknologi terkini yang digunakan pakai dalam satelit tersebut untuk memastikan agar capaian itu dapat diberikan ataupun dinikmati oleh masyarakat Malaysia? Ya. Sebenarnya satelit teknologi yang kami guna tidak merasa beban seperti itu, seperti apa-apa dia punya pancaran di blok oleh bangunan atau apa-apa dinding ke macam mana. Dia sebenarnya asalkan kami boleh melihat langit, kami boleh memberi servis ke tempat itu. So jadi servis yang kami membawa ke tempat pedalaman, asalkan mereka boleh ada angle atau look angle yang kami panggil ke langit, kami boleh buat servis kami kat tempat itu. So dia sememangnya efisien dan sangat senang untuk dipakai di mana-mana tempat di Malaysia. Pastinya. Itu satu perkongsian yang sangat menarik. Terima kasih Encik Ganindra Selvadraj atas perkongsian berkenaan pelancaran satelit Miasat 3D ini. Lepas tu yang titip sejarah kepada kita semua.